Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada hari ini. Sebelum kita memulakan mesyuarat kita membaca ilmu kita Al-Fatihah. Pada hari ini saya sangat amat berteruja kepada ahli-ahli yang hadir pada hari ini kerana dapat bersama kita melakukan perbincangan untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di negara kita pada kali ini. Oleh yang saya maklum, jumlah kes positif COVID-19 ini semakin membimbangkan. Oleh itu, saya sebagai pengurusi Kementerian Kesihatan Malaysia ingin membincangkan dengan ahli-ahli untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Baik, sekarang saya ingin memukakan kepada mana-mana ahli untuk mengemukakan agendanya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nofaris bin Razmi, memegang jawatan sebagai CK1 dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi saya, kes COVID-19 ini semakin meningkat dengan laju pada setiap hari dengan kes dengan bermula sebanyak 1,000 sehingga 2,000 dan kini 3,000 hingga 4,000 kes secara jumlah pada setiap hari. Penjagaan SOP adalah satu benda yang amat penting bagi menangani kes ini. Dalam perkara tersebut, orang awam perlu sentiasa menjaga SOP yang telah diberi oleh kerajaan. Contohnya seperti memakai hand sanitizer, menggunakan mask dan menjaga penjarakan antara sosial sebanyak 1 meter. Bagi saya, setiap kedai atau shopping mall perlu meletakkan hand sanitizer di setiap pintu masuk kedai mereka supaya setiap pelanggan yang hadir akan sentiasa menggunakannya jika mereka mempunyai kes ataupun kawasan yang positif COVID berkaitan dengan mereka. Selain itu, pihak kedai juga perlu meletakkan limitation dalam bilangan pelanggan dalam satu masa. Contohnya seperti kedai makan. Mereka perlu hanya membenarkan 2 orang dalam satu masa di satu meja tersebut kerana penjarakan sosial. Ataupun meletakkan garisan atau line di lantai dengan jarak 1 meter di setiap 4 beratur untuk kaunter pembayaran. Selain itu, pihak kedai juga perlu mewajibkan pelanggan untuk memakai mask. Tidak kisah di shopping mall ataupun di kedai maupun di luar. Di gerai-gerai luar kerana pemakaian mask adalah salah satu benda yang penting yang dapat mengelakkan daripada kes ini spread ataupun merebak. Kerana COVID-19 ini merupakan salah satu virus yang boleh merebak jika kita bercakap maupun bersin dan batuk. Okay, selain itu, menghadkan waktu operasi meniaga. Contohnya seperti kedai hanya buka daripada pukul 6 pagi hingga 10 malam kerana untuk mengelakkan daripada masyarakat berkumpul satu tempat itu dalam satu masa tersebut. Kiranya selepas pukul 10 malam, semua rakyat hanya duduk di rumah dan tidak akan keluar ke kedai dan untuk merebakkan lagi kes COVID-19 ini. Akhir sekali, mewajibkan sanitize satu kedai 1 hari sekali bagi setiap pemilik kedai. Setelah 1 hari berniaga, ramai orang yang datang ke kedai mereka, pasti ada yang salah seorang daripada mereka yang membawa positif COVID-19 tapi tidak tahu kerana belum swab test. So, dengan sanitizekan kedai mereka setiap hari, mereka dapat mengurangkan kes tersebut daripada merebak. Sekian, terima kasih. Itu je sahaja daripada saya. Setuju. Okay, baiklah saudara Farilah, saya bersetuju dengan agendanya. Sebenarnya saya sekali lagi membuka mana-mana ahli untuk membuka agendanya. Okey, seterusnya
Saya Hafiz Mufris. Saya selaku AJK kedua ingin mengusulkan tentang SOP di sekolah. Pentadbir sekolah perlu memastikan sekolah berada dalam keadaan selamat untuk beroperasi. Guru juga perlu memastikan murid yang hadir ke sekolah berada dalam keadaan sihat dan selamat. Guru perlu memberikan penerangan dan pendidikan berterusan kepada murid mengenai penularan jangkitan COVID-19 ini dengan memperincikan kepentingan penjagaan kesihatan. Okey, seterusnya, guru juga perlu mewajibkan setiap ahli yang berada di sekolah menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki kawasan sekolah. Guru perlu mengambil berat tentang ini agar kita dapat mengawal jumlah ataupun menurunkan risiko COVID-19. Pelajar perlu menjaga penjarakan sosial kerana penjarakan sosial amatlah penting untuk menuruni kadar jangkitan ini. Guru perlu memastikan semua pelajar memakai pelitup muka agar risiko ini dapat diturunkan lagi. Pihak sekolah juga perlu mengutamakan pelajar yang ingin mengambil peperiksaan SPM ataupun PT3 supaya mereka dapat menghabiskan sekolah dengan selamat. Okey, saya rasa setakat itu saja usul cadangan saya. Ya benar, jangkitan COVID ni bukan sahaja memberi impak kepada orang dewasa, malah kepada pelajar sekolah. Ini akan menyebabkan lebih teruk kepada pelajar-pelajar yang mengambil exam-exam besar seperti SPM, SPM dan sambungannya. Okey, baiklah. Bagaimana pula dengan aktiviti orang awam di negara kita? Di mana mereka sering berjalan-jalan dan melancong ke mana-mana. Hal ini kerana virus ini mudah dijangkiti jika sering bersama-sama dengan masyarakat di luar. Ada mana-mana ahli untuk memberikan agendanya? Saya Muhammad Syafiq Syahidi. Pada pendapat saya, untuk mengelakkan kes daripada meningkat, kita perlu lebih peka dengan pergerakan masyarakat supaya tidak berlaku perkara seperti seseorang yang belum mendapatkan saringan tetapi positif COVID menyebarkan virus tersebut di tempat kerja, kampung halaman dan sebagainya. Jadi saya ingin mencadangkan supaya kita menyekat pergerakan masyarakat keluar daerah dan negeri. Kita juga perlu menyekat perjalanan keluar masuk negara supaya risiko virus COVID-19 ini tidak tersebar ke negara luar. Sekiranya mereka ingin keluar daripada rumah, mereka perlu mengikut prosedur yang telah diletakkan. Contohnya seperti pergerakan keluar dari rumah hanyalah ketika terjadinya sesuatu kecemasan atau membeli barang keperluan harian. Setiap keluarga hanya boleh menghantar seorang atau 2 orang wakil untuk keluar mengikut keadaan. Bagi yang bekerja di pejabat pula, mereka perlu mendapatkan surat sokongan daripada syarikat masing-masing. Tapi hanya mereka yang bekerja di daerah lain sahaja yang memerlukan surat sokongan. Hal ini kerana sekatan masyarakat keluar daerah dan negeri yang disebut sebentar tadi. Itu sahaja daripada saya yang dapat saya cadangkan buat masa ini. Sekiranya tiada soalan daripada anda semua, kita teruskan dengan pendapat ahli lain. Sekejap, saya ada satu soalan yang nak tanya. Silakan. Kan tadi AJK kata pergerakan masyarakat tak boleh rentas negeri kan? Ya. Macam mana kalau ada keluarga yang terpaksa rentas negeri, macam pasangan suami isteri yang baru kahwin tapi suaminya kerja outstation dan terpaksa balik, ataupun anak yang baru saja isteri baru saja melahirkan anak, lepas tu suami dia kena outstation. Seperti yang dikatakan tadi, sekiranya ingin merentas
keluar daerah atau negeri, mereka perlu mendapatkan surat sokongan daripada pihak polis untuk merentas keluar Okay. untuk bertemu dengan keluarga. Jadi mereka perlu lakukan swab test juga ke tak? Sekiranya perlu, mereka perlu membuat swab Okay, test. faham. Ya, benar. Jawapan dia terima, saya setuju. Okay, terima kasih kepada saudara Syafiq. Saya setuju dengan cadangannya. Seterusnya, bagaimana dengan media sosial? Ahli setiausaha, ada perkara yang nak disampaikan? Assalamualaikum, saya Syaza. Bagi untuk bahagian media sosial, perkara yang paling kita boleh nampak lah, paling ketara adalah penyebaran berita palsu tentang COVID-19. Seperti baru-baru ni, terdapat satu posting di Facebook yang mengatakan virus COVID ini mempunyai nilai pH. Jadi kita perlu hentikan penyebaran berita palsu ni, kerana berita palsu ni dia boleh membuatkan dia boleh mencetuskan panik kepada orang awam lah yang percaya pada berita ni. Kemudian kita juga perlu adakan press conference setiap 2 hari supaya jelaslah maklumat yang kita perlu sampaikan kepada orang awam. Kemudian kita juga perlu sentiasa keluarkan iklan-iklan tentang penjagaan kebersihan, iklan-iklan tentang amaran tentang COVID-19 ni supaya orang awam lebih peka lah dengan keadaan sekarang. Dan kita juga perlu war-warkan di media sosial tentang pentingnya untuk buat saringan swab test jika mempunyai gejala-gejala yang berisiko lah. Itu saja. Itu saja. Ya, benar. Waktu begini, segala maklumat yang perlu disampaikan oleh pihak kita perlulah disampaikan dengan tepat dan terperinci supaya kita dapat mengelakkan salah faham kepada masyarakat di luar sana. Ini akan menyebabkan mereka panik dan huru-hara di negara kita. Okey, saya selaku pengurusi Kementerian Kesihatan Malaysia, saya ingin juga mencadangkan agar kita dapat mengawal jumlah positif di negara kita. Yang pertama, kita perlulah meningkatkan jumlah saringan cakap maksimum. Hal ini kerana lebih banyak kita melakukan ujian, maka lebih cepat kita mengenal pasti kluster-kluster yang berada di sekitaran kita. Yang kedua, mengenal pasti kluster tersebut. Apabila kita mengenal pasti kluster tersebut, kita perlulah menyaring ke semua tempat dan orang yang berada di situ dan kuarantinkan mereka. Yang ketiga, kita perlu melakukan penutupan keluar masuk di kawasan jumlah positif yang tinggi. Contohnya di kawasan yang kluster tadi, kita memerlukan polis ataupun askar untuk menutup jalan keluar dan masuk agar rakyat masyarakat tersebut tidak dapat keluar dan masuk dan dapat melakukan saringan dengan secepat mungkin. Yang keempat, mengurangkan kos swab test untuk COVID-19. Hal ini kerana di negara Malaysia tidak semua mampu untuk melakukan swab test kerana kosnya agak tinggi, paling murah 200 dan paling mahal pun 500 untuk sekali swab test.
bagaimana dengan rakyat yang kurang pendapatan oleh sebabkan ekonomi yang merundum untuk menggunakan swab test jika ada gejala-gejala seperti batuk, dia hilang diri bau, dia hilang diri rasa, demam dan sebagainya. Saya juga akan berusaha untuk menghasilkan vaksin agar kita dapat membendung wabak ini dengan sebaiknya agar rakyat masyarakat negara kita dapat hidup seperti biasa seperti dahulu. Itu saja. Mungkin setakat ini saja musyawarat kita pada hari ini. Sekejap, saya nak tanya bagi poin yang di mana menawar swab test kos swab test akan dikurangkan, macam mana nak buat benda tu? Kerajaan tolong bayar sikit ke macam mana? Itu kita perlu melihat golongan tersebut adalah B40, M40 ataupun T20. Jika B40 ada kadar-kadar yang perlu dibayar tapi tidak penuh. Ataupun contohnya bayar 300 jadi 100 ke macam tu. Ataupun setiap satu keluarga 100. Tak perlu satu keluarga tu bayar. Okay. Tapi mengikut golongan B40, M40 atau T20 berdasarkan itu. Ada apa-apa cadangan lagi pada ahli-ahli? Tak ada. Dimulakan saudara Syafiq, ada? Tak ada. Saudara Syazah? Saudara Syazah? Saya nak ya? Saya nak tanya, wajarkah pihak polis sekiranya saman seseorang itu dengan kadar 1,000 walaupun kesalahannya macam kecil sangat? Pada saya wajar kerana ini dapat memberi kesan ataupun iktibar kepada orang lain untuk menjaga diri untuk orang lain juga. Jangan menjaga diri untuk diri sendiri saja. Hal ini kerana kita perlu bersama-sama untuk menurunkan kadar virus COVID-19. Bagaimana Syafiq, saudara Syafiq? Baru-baru ini saya ada terlihat satu posting. Kalau orang ada satu ibu ni pergi keluar daripada keretanya, pergi ke pintu bersebelahan untuk mengambil anaknya tanpa memakai mask. Dan dia telah dikenakan kompaun sebanyak RM1,000. Bagaimana pula dengan itu? Wajar ke? Kalau diikutkan tidak wajar kerana keadaan semasa sama itu tidak sesak. Ya? Ya, saudara Hafiz. Saya rasa pihak polis perlu bertolak ansur sekiranya orang yang disaman tu daripada golongan yang kurang mampu, dia itu menjadi satu bebanan untuk mereka membayar saman dengan kadar 1,000. Ya, betul juga. Ulang juga dengan kesalahan mereka. Saya akan kemukakan cadangan tersebut kepada pihak seterusnya agar kita dapat mengurangkan ataupun meringankan beban mereka. Satu lagi topik berkenaan tentang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Patutnya kita kekalkan PKP ini selama beberapa bulan ataupun menukarkannya kepada PKPB, PKPD dan sebagainya. Kerana kes semakin meningkat dan jika kes menurun pun dalam
hanya sayang 1,000 dan tetap berada dalam kes jumlah 3,000. So, Ya, ini benar. masih bahaya untuk rakyat. So kita perlu extend PKP ataupun menukarkan PKP kepada PKPB di mana rakyat boleh keluar hanya bersyarat. Okey, baiklah. Pada saya perkara ini semua bergantung kepada masyarakat juga untuk menjaga pergerakan mereka. Jika melakukan PKP sekalipun, jika mereka sering keluar, tidak mendengar kata-kata Perdana Menteri, mungkin tidak ada gunanya jika adakan PKP selama 2-3 bulan, 4 bulan pun tidak ada gunanya. Oleh pada saya, ini juga bergantung kepada masyarakat juga. Jika kita menjaga pergerakan, insya-Allah benda ni akan menurunkan jumlah jangkitan. Dia bergantung kepada pergerakan masyarakat juga. Faham? Okey, ada lagi? Ahli-ahli? Tak ada. Boleh saya tanya? Ya. Boleh. Silakan. Itu saya ternampak satu posting yang mengatakan kenapa masjid perlu ditutup sedangkan pasar raya maupun mall orang still tak jaga social distancing dia. Saudara Syafiq Tetapi ada. masjid Aziz? saya tanya kenapa masjid perlu ditutup sedangkan pasar raya tidak perlu. Saudara Syafiq ada ingin mengatakan sesuatu? Saya tidak bersetuju dengan penutupan masjid kerana dalam masjid mereka telah meletakkan jarak untuk para jemaah menunaikan ibadah. Jadi tidak ada salahnya sekiranya masjid dibuka. Jadi saya rasa kita perlu pertimbangkan penutupan masjid dalam Malaysia ni. Ya, benar. Jika tidak tutup pun mengurangkan jemaah kepada separuh kapasiti maksimum. Hal ini kerana ibadah amat penting kepada sebuah agama untuk diri sendiri. Okey, mungkin setakat ini saja mesyuarat kita. Jika ada sebarang perubahan atau perbincangan lagi yang perlu diambil tahu, maka kita akan adakan lagi mesyuarat seperti hari ini. Saya berharap dengan usaha kita pada hari ini, kita dapat mencapai matlamat negara untuk memutuskan akan COVID-19 di negara kita. InsyaAllah. Oleh itu, kita tamatkan mesyuarat kita dengan ilmu kita Al-Fatihah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.